Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ucapkan kepada para asatizah Sekolah Rendah Islam Hidayah, jazakillah khair. Ana ucapkan kepada Ustazah Wan Ruzina yang sudi mengundang ana untuk sesi perkongsian pada kali ini. InsyaAllah, saya Dr. Siti Kamariah binti Osman. Saya adalah pengerusi Ikram Health Johor, ya, dan saya sekarang bertugas di Hospital Gleneagles Madini di Iskandar Puteri, ya, sebagai seorang pakar perubatan paru-paru. Jadi insyaAllah tajuk pada hari ini yang saya ingin kongsikan adalah mengenai pembudayaan norma baharu. Para guru sekalian, mari saya mulakan sharing kita pada hari ini dengan mengetahui apakah situasi semasa pandemik COVID-19 di seluruh dunia, dan kemudian kita akan masuk ke Malaysia, ya. Jadi kalau kita tengok data di dunia, ya, kalau setakat 21 Mac 2021, ya, jumlah kes yang telah dilaporkan untuk seluruh dunia adalah sekitar 123 juta. Subhanallah, ini satu jumlah yang sangat besar, ya. Dan di mana daripada 123 juta itu sebanyak 2.7 juta, hampir 3 juta kematian telah dicatatkan, ya. Membawa maksud kalau kita ambil nisbah 3 juta ini dengan penduduk Malaysia sekarang ini sekitar 30 juta lebih, ya. Kalau kita ambil 30 juta, 3 juta kematian daripada 30 juta, maksudnya kita bayangkan 10% daripada seluruh penduduk Malaysia ni telah pun meninggal akibat COVID, ya. Na'udzubillahi min zalik, ya. Inilah orang kata antara kematian besar-besaran, ya, yang disebabkan oleh satu wabak dipanggil wabak COVID-19, ya. Jadi kalau kita tengok di sini, ya, grafnya bermula sekitar akhir ataupun awal tahun 2020 sehinggalah Mac 2021, ya. Kalau kita tengok grafnya itu ada beberapa gelombang. Saya boleh kata ada lebih kurang 3 gelombang, ya. Di mana peningkatan kes tu sentiasa direkodkan. Maknanya belum lagi menunjukkan penurunan. Kalau turun pun setakat 250,000 kes harian, kemudian meningkat balik, ya. Malah yang teruk sekali adalah ketika pertengahan bulan Januari tahun ini, di mana jumlah tertinggi kes harian adalah sebanyak hampir 1 juta sehari, ya, di seluruh dunia dilaporkan, ya. Malah saintis mengatakan bahawa jumlahnya sebenarnya nampak penurunan, tetapi bermula pada awal Mac itu hari, ya, kita tengok jumlah kes harian tu meningkat kembali. Malah ada berita-berita yang mengatakan bahawa mungkin akan ada gelombang keempat di dunia. Na'udzubillahi min zalik, ya. So kalau kita tengok pun dekat sini, jumlah kematian ini pun sepadan dengan jumlah kes harian. Semakin tinggi kes harian dilaporkan, bermaksud semakin tinggi jugalah bilangan kematian, ya. Mari kita narrow down ataupun kita turun ke Malaysia. Kita tengok data-data yang kita dapatlah di Malaysia. Jadi kalau kita tengok kes harian di Malaysia ni, bermula sekitar Mac, ya, kes pertama dilaporkan. Masa tu taklah tinggi mana, ya. Sikit-sikit kita lockdown lama, ya, sampai kita pernah capai bawah 10, ya, selama beberapa minggu. Kemudian selepas pada September tu berlakunya pilihan raya kecil di Sabah, maka jumlah tu semakin meningkat sehinggalah sekitar Januari tahun ini jumlahnya orang kata berada di peringkat tertinggi, di mana Malaysia pernah mencapai kes harian sebanyak lebih kurang 6,000 lebih kurang, ya, sehari. Kemudian barulah PKP diumumkan sekali lagi dan kita tengok jumlah penurunan, ya. So kita jangan terlampau happy sangat ataupun gembira sangat dengan penurunan ini, kerana di Malaysia sekarang ini kes harian kita masih lagi di atas 1,000, ya, di mana pada bila-bila masa sahaja
jumlah 1,000 ini boleh meningkat kembali jika kita rakyat Malaysia tidak mengamalkan SOP ketat, ya. Jadi guru-guru, para asatizah sekalian, sukalah untuk saya mengingatkan bagaimana COVID-19 merebak, ya. Rasanya semua cikgu-cikgu dah tahu, tapi kita ulang kaji, kita recall balik bagaimana merebak supaya kita ni sentiasa beringat bahawa kita belum lagi menang, ya, untuk melawan wabak ini. Baiklah, mungkin semua ingat akan kisah kluster COVID-19 gereja Shincheonji di Bandar Daegu, Korea Selatan, ya. Kalau kita tengok dekat sini kan, ramai kan, ni dalam gereja tu lah, mengumpulkan beribu-ribu penganut agama Kristen, di mana mereka berkumpul untuk acara keagamaan mereka ketika itu, ya. Di mana terdapat seorang daripada hadirin itu adalah super spreader, bermaksud salah seorang daripada beribu-ribu ini adalah penghidap COVID positif, dan di mana daripada kluster gereja Shincheonji ini, ya, telah menyebarkan kepada lebih kurang 5,000 orang para jemaah ataupun para hadirin yang hadir pada hari tersebut, ya. Malah disebabkan oleh kluster gereja Shincheonji ini, ada 4 wilayah ataupun 4 daerah di Korea Selatan tu telah pun lockdown akibat bermula daripada gereja ini, ya. Di mana sehingga ke hari ini dicatatkan bahawa separuh dari jumlah kes di Korea Selatan ini adalah bermula daripada kluster gereja Shincheonji ini, ya. Kalau kita tengok di Malaysia, ya, antara yang terawal juga bermula dengan rumah ibadat, iaitu dipanggil kluster Sri Petaling ketika itu, ya, ataupun kluster tabligh, ya, di mana ia melibatkan berbelas ribu, kalau tak silap saya, ya, hadirin daripada seluruh Malaysia, malah katanya dari seluruh dunia telah hadir untuk bermuzakarah di Masjid Sri Petaling, ya, di Masjid Jamik tersebut, dan di mana bermula dari situ bermulalah kluster di Malaysia dipanggil kluster Sri Petaling, di mana di dalam kluster ini seramai 42,000 orang telah disaring, telah melakukan swab test, di mana 3,375 kes positif COVID, menyebabkan 34 kematian, 87 orang dimasukkan ke ICU, dan daripada kluster Sri Petaling ini ataupun kluster tabligh ini telah menghasilkan kluster-kluster kecil sebanyak 17 kluster. Maknanya para hadirin yang hadirin dari seluruh Malaysia, dan apabila mereka pulang ke negeri mereka ataupun pulang ke negara mereka, mereka bawa COVID itu ke negeri mereka. Maka bertebarlah COVID-19 ini ke seluruh Malaysia ketika itu, termasuk Sabah, Sarawak dan juga Brunei kalau tak silap saya, ya. Sangat orang kata eye opener kluster ini, ya. Banyak yang kita belajar daripada kluster Sri Petaling ini. Selepas itu kluster teratai. Kluster teratai ini berkait rapat dengan kluster di tempat kerja, iaitu kluster di kilang membuat sarung tangan latex, ya, iaitu Top Glove, satu jenama yang agak terkenal di Malaysia, ya, menghasilkan sarung tangan getah, ya. Di mana para pekerjanya ramai di kalangan warga asing, ya, dan kita faham mereka ini tinggal di dalam rumah-rumah sewa yang sangat padat, crowded. Ada yang satu rumah sewa sehingga berbelas-belas orang, ya, kerana mereka sangat ramai dan ruang penyewaan sangat kecil, jadinya mereka beramai-ramai duduk di dalam rumah sewa, maka virus COVID itu sangat mudah merebak. Dan apabila mereka berada di kilang, maka dalam situasi keadaan yang tertutup dan mungkin berhawa dingin, maka virus itu merebak dengan cepat, ya. Di mana daripada kluster teratai ini lebih kurang 5,000 orang didapati positif, ya. Kemudian kita tengok pula kluster Sofi. Kluster Sofi ini di Negeri Sembilan,
di mana kluster Sophie ini antara yang agak terkenal juga kerana ia melibatkan sekolah, ya. Di mana terdapat beberapa kes positif telah dilaporkan, ya, sebanyak lebih kurang lebih daripada 34 kes telah dilaporkan daripada sekolah tersebut, di mana kalau kita tengok sekolah ini adalah tempat anak-anak kita belajar, di mana mungkin pelajar-pelajar ini tidaklah mengamalkan SOP yang sepenuhnya, ya. Jadinya merebaknya virus itu sangat mudah di sekolah-sekolah, ya. So dalam kluster Sophie ini pengajarannya adalah sekolah antara tempat yang mudah untuk COVID-19 ini merebak dan menular, ya. Dan yang tak kurang famousnya selepas itu adalah kluster PUI Sivaganga, ya. Di mana ia bermula daripada kisah seorang pemilik kedai nasi kandar yang terkenal di Kedah. Beliau baru pulang dari Sivaganga, India, di mana setelah pulang sepatutnya beliau menjalani tempoh kuarantin, tetapi beliau tidak patuh kepada SOP tersebut, dan beliau telah pun memulakan urusan perniagaan beliau, di mana ini antara kluster terbesar di Malaysia yang melibatkan masyarakat, di mana boleh dikatakan beberapa daerah di Kedah itu telah pun terlibat dan mengalami PKPD ketika itu, dan boleh dikatakan bahawa sesiapa yang baru balik dari Kedah ketika itu semua dianggap PUI ataupun person under investigation sehingga until proven otherwise, ya. Di mana 7,000 penduduk Kedah ketika itu telah disaring, 4 mukim dikenakan PKPD dan 45 orang didapati positif, ya, dan ada kes kematian juga daripada kluster Sivaganga. Kemudian kita tengok pula kluster Tawa di Kedah juga. Kluster Tawa ini basically dia melibatkan majlis keagamaan mengingati kematian seseorang, di mana kalau tak silap Ana, majlis keagamaan itu berlangsung selama lebih kurang seminggu, ya. Di mana daripada kluster ini, ya, 92 orang dia dapati positif COVID dan mencatatkan 3 kematian, ya. Sedih, ya, kerana kita hadir di majlis kematian dan akhirnya majlis itu mengundang kematian yang lebih ramai, lebih kurang 3 orang dan 92 kes positif, ya. Inilah di kluster Tawa di Kedah. Kemudian kita juga sedia maklum bahawa COVID ini mudah merebak di dalam kawasan tertutup seperti penjara. So kalau kita tengok dan kita pernah dengar, ya, kluster Benteng di Sabah, ini antara kluster terbesar juga, ya, di mana 170 orang didapati positif, ya, dengan pelbagai generasi daripada generasi pertama hingga generasi ketiga, ya. Dan dia berlaku di dalam penjara. Kemudian kita tengok pula kluster Bah Sintok. Ini juga menarik, di mana ia merujuk kepada sebuah IPT di Kedah, di mana salah seorang pelajarnya itu adalah orang Sabah. Setelah pulang dari Sabah, ya, masa itu Sabah antara negeri yang mencatatkan kes harian tertinggi COVID, ya, boleh dikatakan hampir mencecah 700 ke 1000 orang setiap hari, ya. Di mana pelajar ini pulang dari Sabah, pulang ke universiti untuk menyambungkan menyambung pengajian, dan beliau didapati positif COVID dan tidak melakukan kuarantin. Jadinya boleh dikatakan ramai juga, terdapat 12 kes positif dilaporkan di universiti tersebutlah, ya. Ada juga kluster melibatkan kenduri kendara. So kalau kita tengok kluster Bandar Baru Bang ini, ya, dia melibatkan majlis perkahwinan, ya. Kalau kita tengok ni 88 orang telah pun dijangkiti, dan ia melibatkan berbagai generasi daripada generasi pertama hingga generasi kelima, ya. Maknanya daripada generasi pertama ni menjangkiti ahli keluarga mereka pula menjangkiti anak ahli keluarga mereka, anak ahli keluarga mereka menjangkiti pula orang lain, dan seterusnya sehingga 5 generasi, ya. Subhanallah, inilah dia, ya, bahawa COVID ini sangat berjangkit, ya. Makanya
kita sangat mengenali coronavirus, ia sangat cepat merebak, ya, terutamanya di tempat sempit dan tertutup, ya, seperti sekolah, kilang, tempat kerja, ya, apalagi asrama, penjara, ya, majlis kerja kahwin, kenduri, kendara, ya, dan juga di ruang yang dikongsi untuk masa yang lama, dan juga di keadaan orang yang saling berinteraksi ataupun berkomunikasi, ya. Ini antara 3 cara bagaimana COVID itu dengan mudahnya merebak kepada orang lain. Jadi kalau kita tengok sains di sebalik penyebaran coronavirus ini, ya, cikgu-cikgu, ia merebak melalui 2 mekanisme. Yang pertama melalui droplets. Droplets ini bermaksud titisan kecil air, ya, iaitu titisan cecair yang dikeluarkan dari mulut dan saluran pernafasan sangat kecil dan dapat terapung di udara. Yang kedua melalui sentuhan permukaan, ya. Contohnya apabila seseorang itu bergejala dan beliau batuk dan menutup mulutnya dengan tapak tangannya, ya. Dan kemudian beliau memegang permukaan, contohnya tombol pintu, kerusi, meja, ya, maka virus di tangan beliau akan dipindahkan ke permukaan tersebut. Ya, jadi melalui 2 mekanisme ini, inilah cara bagaimana kuman virus coronavirus itu boleh merebak dari seorang kepada seorang yang lain. Ya. Inilah dia situasi dengan keadaan apa tu orang kata peralatan moden pada zaman sekarang. Kita boleh sukat sebenarnya penyelidik ataupun para saintis dapat mengukur halaju batuk dan mereka mendapati titisan cecair batuk bergerak sekitar 1 meter per saat, ya. Ternyata ketika batuk atau bersin, cecair pernafasan terbawa lebih jauh dari 2 meter sebenarnya, bukan 1 meter. 1 meter tu minimum, ya. Dan mereka tidak jatuh dengan cepat ke tanah. Maknanya droplets ini ataupun titisan air ini akan terapung-apung di udara, mengambil masa beberapa saat sebelum dia jatuh. Jadinya ketika dia terapung di udara, sekiranya seorang itu tidak memakai mask, maka ia boleh hinggap dan boleh dihidup oleh orang yang berada berhampiran dengan kita, ya. Ini lagi satu fakta sains yang menarik, ya. Didapati tak semestinya perlu batuk, ya. Bila kita bernafas secara normal pun, ataupun kita nyanyi ataupun kita bercakap pun dah cukup untuk mengeluarkan virus itu daripada saluran pernafasan kita, ya. So kalau kita tengok gambar ni kan, apabila seseorang itu tidak pakai mask, ya, tidak pakai topeng muka, kita tengok kat sini hembusan udaranya itu mengandungi titisan air kan, ia akan bertebaran di sekitar-sekitar kita lebih kurang dalam jarak 1 ke 2 meter begini, ya. Dan apabila kita pakai mask, ya, bukanlah bermakna titisan air itu langsung tak keluar, ya, masih keluar. So kalau kita tengok sini, ya, di sekeliling badan kita masih ada titisan-titisan air yang kecil yang keluar, tetapi tidaklah sebanyak sekiranya kita tidak memakai mask. Sebab itulah walaupun kita dah pakai mask, kita tetap kena jaga jarak, kerana di sekitar kita dalam 1 meter ni wap-wap titisan air itu tetap ada sekiranya kita bercakap, ya. Jadi poin penting yang ingin saya bawakan di sini adalah coronavirus merebak bukan hanya melalui batuk, tetapi juga melalui bernyanyi atau bercakap. Dan mungkin lebih daripada 2 meter dia boleh terbang, bukan 1 meter, ya. Mana 1 meter tu adalah minimum, ya. Dan kebanyakan orang berjangkit sebelum mereka tahu mereka sakit. Nanti saya akan tunjukkan graf, apa yang kita kata berjangkit sebelum tahu mereka sakit, ya. Kemudian memakai mask dapat mencegah orang sakit menjangkiti orang lain. Dan memakai mask melindungi orang yang sihat daripada dijangkiti. Maksudnya cikgu-cikgu, kita pakai mask ni untuk 2 tujuan. Yang pertama, untuk mencegah kita daripada menjangkiti orang lain sekiranya kita adalah penghidap COVID positif. Yang kedua, sekiranya kita bukan penghidap COVID positif, dengan memakai mask, ia melindungi kita daripada dijangkiti oleh orang yang mempunyai COVID positif. Ya, maknanya tujuan pemakaian mask ni ada 2, iaitu yang pertama untuk mencegah dan yang kedua untuk melindungi, ya. Baik, saya nak tunjuk graf ini
Ya, graf ini menunjukkan bagaimana pembawa coronavirus menjangkiti orang lain. Ya, jadinya incubation period ataupun tempoh bertenang, maknanya daripada mula-mula virus memasuki ke badan kita sehingga kita menghasilkan simptoms, secara purata ia mengambil masa lebih kurang 3 hari. 3 hari kemudian barulah seseorang itu menghasilkan symptoms. Ya, masalahnya adalah daripada hari kosong hingga hari ketiga, sebelum kita mendapat apa-apa gejala, virus sudah berada di dalam badan kita. Fasa ini kita panggil sebagai pre-symptomatic ataupun kita belum menunjukkan gejala. Masalahnya adalah 45% daripada jangkitan COVID ini berlaku ketika fasa seseorang itu belum bergejala. Ya, hanya 40% sahaja berasal dari orang yang bergejala. Bermaksud peringkat ini adalah peringkat yang selalu kita miss. Ya, maka peringkat ini boleh dicegah dengan cara pemakaian mask walaupun kita tidak bergejala. Bukan hanya bergejala saja perlu pakai mask, ya. Maknanya tidak bergejala juga patut dan mesti pakai mask, ya. Para asatizah, ya. Islam merupakan agama yang menitik beratkan soal kesihatan dengan meletakkan beberapa prinsip asas dalam mendepani penyakit sebelum dan juga semasa penyakit menimpa seseorang. Ya, malah kita diajarkan berdoa, ya, oleh Nabi, ya, di mana ia diriwayatkan oleh Abu Daud. Doa ni saya rasa semua hafal, ya, di mana bunyinya Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Ya, maknanya ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan juga penyakit-penyakit berbahaya yang lain, ya. Amin, insya-Allah, ya. Amalkan doa ni, kita usahalah, ya. Selain daripada itu, kita juga diajarkan dengan doa-doa yang lain, ya, doa-doa, ya, banyak doa, ya. Islam amat menitik beratkan soal pencegahan penyakit, ya. Maksudnya Islam suruh kita buat, kalau kita tahu sesuatu tu boleh dicegah, kita kena buat. Islam sangat menitik beratkan soal-soal begitu, ya. Malah hadis Nabi, ya, kalau kita tengok hadis Nabi, Nabi pernah diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ya. Nabi memberitahu, sekiranya kamu mendengar tentang taun yang menimpa sesuatu kawasan, taun ni demam kepialu, ya, cikgu-cikgu. Apabila mendengar tentang taun yang menimpa sesuatu kawasan, maka janganlah kamu masuk ke tempat tersebut, ya. Sekiranya ia berlaku di sesuatu kawasan dan kamu berada di dalamnya, maka janganlah kamu keluar daripadanya untuk melarikan diri darinya. Ni antara orang kata hadis Nabi mengenai wabak. Bagaimana kita nak berdepan dengan wabak. Sekiranya kita belum masuk ke kawasan tersebut, kawasan wabak, jangan masuk. Tapi katakanlah kita dah berada di dalam kawasan wabak, kita jangan keluar kerana kita mungkin telah dijangkiti, dan kalau kita keluar, kita akan melebar luas lagi, kan, melebar luas lagi rantaian jangkitan tersebut, ya. Antara hadis Nabi yang lain adalah, hendaklah kamu merawat penyakit kerana sesungguhnya Allah tidak menjadikan sesuatu penyakit melainkan dia turut menyediakan ubat baginya, melainkan satu penyakit sahaja, iaitu tua, ya. Ada banyak lagi lah, ya. Maka bagi setiap penyakit ada ubatnya. Apabila betul ubatnya, maka sembuhlah dengan izin Allah. Maksudnya Islam memberi penekanan kepada kepentingan merawat penyakit. Islam juga mengajar kita agar menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di mana dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah, Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, bahawa sama sekali ujian tidak akan menimpa kita melainkan apa yang telah Allah tetapkan untuk kita. Dialah pelindung kita, dan kepada Allah jugalah golongan beriman itu perlu bertawakal. Tapi konsep kita dalam Islam, sebelum kita bertawakal, kita kena
berusaha, baru kita berdoa, kemudian baru kita bertawakal. Bukan tawakal saja, ya, bukan kata saya tak perlu pakai mask kerana saya bertawakal dengan Allah, ya. Padahal kita tahu saintis dah membuktikan bahawa dengan cara pakai mask yang betul, dengan cara penjarakan sosial, dengan cara mencuci tangan yang kerap, ya, sebenarnya kita boleh cegah hampir 85% daripada mendapat jangkitan COVID itu, ya. Di sini saya nak betulkan, nak beri peringatan mengenai cara memakai pelitup muka yang betul, ya. Pastikan, ya, ni sekadar ulang kaji, ya, cikgu-cikgu, maknanya yang warna biru tu mesti berada di bahagian luar, yang putih tu berada di bahagian dalam, ya. Kemudian ada kepingan logam di hidung tu, kita kena bentukkan kepingan logam tu mengikut bentuk hidung, sebab bentuk hidung setiap seorang tak sama, kan. Ada yang mancung, ada yang tak mancung. Jadinya pentingnya kepingan logam tu untuk memastikan bahawa di-seal, maknanya tiada kebocoran droplets ataupun titisan air apabila seseorang tu bercakap melalui atas, melalui hidung, ya. Dan kita pun kena pakai dengan ketat, bukan dengan longgar, ya. Kemudian kita tengok sini cara pakai pelitup muka yang betul. Ni yang betul mesti cover seluruh hidung dan juga dagu, ya. Bukan cover bawah hidung sahaja, ni salah, ya. Ataupun cover hidung saja tak cover dagu, ataupun dah pakai betul dah tutup hidung tutup dagu tapi longgar, ya. Ataupun pakai di hujung hidung saja, tutup lubang saja tapi hidung tak tutup, ya. Ataupun ni dia letak di bahagian dagu, maknanya dagu yang pakai, bukan hidung atau mulut yang pakai, ya. Ini tak betul lah, Yang betul yang inilah pakai pelitup muka mesti cover hidung, seluruh mulut dan juga dagu. Ini pun satu lagi sesuatu yang penting lah untuk saya tekankan di sini, iaitu cara menyimpan pelitup muka, ya. Semasa makan lah terutamanya, ya. Bukan kita letak dekat bawah dagu, bukan kita letak dekat lengan, ataupun kita sangkut dekat telinga macam ni. Kita kena bawa satu beg kecil lah, ataupun beg kertas, kita letak dalam dia, bila dah siap makan kita pakai, ya. Cara nak menghapuskan atau nak melupuskan pelitup muka ni pun penting juga, ya. Kita kena putuskan bahagian tepi, ya. Kalau boleh jangan sentuh bahagian tengah tu, bahagian depan tu, kerana kawasan itu adalah kawasan yang kotor, ya. Kemudian kita ikat kemas-kemas, ya. Kemudian kita buang ke dalam tong sampah, ya. Kemudian sebelum dan selepas buka mask tu sepatutnya kita kena basuh tangan, ya. Semasa kita orang kata exercise, ya, jogging, ya, orang kata tak perlu pun pakai pelitup muka, ya, kerana ketika kita bersenam, kita punya kadar pernafasan itu mungkin meningkat mendadak. Jadi sekiranya kita pakai mask, kita boleh rasa lemas dan sesak nafas, ya. Dan satu lagi, ketika kita bersenam ni, biasanya kita bersenam ni dekat kawasan yang luas, ya, dekat kawasan awam, ya. Biasanya penjarakan sosial itu sangat baiklah, dan dia adalah tempat yang terbuka. Jadi risiko untuk mendapat jangkitan ketika berada di taman awam begini adalah rendah, ya. Jangan leka dan alpa, ya, kita belum menang. Amalkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. So kalau kita tengok tadi, ya, droplets tu, titisan air tu boleh pergi hingga 2 meter apabila seseorang itu bersin, ya. So 1 meter ni paling kurang, ya. Kalau lebih berjarak lebih bagus sebenarnya. Ini fakta, ya, di mana fakta ini telah pun dipublish di dalam medical journal The Lancet. Lancet ni antara medical journal yang orang kata terkenal di seluruh dunia, di mana majalah jurnal Lancet ni mengatakan bahawa penjarakan fizikal lebih dari 1 meter boleh mengurangkan jangkitan COVID-19 sebanyak 82%. Dan setiap meter tambahan boleh menggandakan perlindungan. Maknanya lebih jarak lebih bagus, ya.
Penggunaan pelitup muka boleh mengurangkan risiko jangkitan sebanyak 85%. Tengok ni, buat dua benda ni pun macam sangat efektif dah. Iaitu dengan jaga jarak dan pakai pelitup muka dengan betul, dah pun dapat mengurangkan risiko by 85%, by 80% at least. Selain daripada itu, kita jangan lupa juga mengenai permukaan yang tercemar ataupun permukaan yang kerap sentuh seperti tombol pintu, kerusi, meja so kena keraplah membasuh tangan di mana kalau ikutkan graf ni environmental ni 10% daripada jangkitan adalah disebabkan oleh sentuhan permukaan. Maka kita hendaklah basuh tangan dengan sabun selama lebih kurang 20 saat lepas tersentuh benda tercemar dan periksalah adakah tangan betul-betul bersih selepas itu. Cikgu-cikgu, menarik ni video ni. Ini adalah virus COVID dia ada sel membran yang berasal daripada lemak. Jadi apabila kita pakai sabun sabun tu akan pecahkan sel membran tu maka akan terburailah isinya, maka virus tu sudah jadi ternyah aktif, maknanya dia dah tak aktif dah. Maknanya kepentingan membasuh tangan di situlah Ini ada 6 step ataupun langkah mencuci tangan menggunakan hand sanitizer ia mengambil masa lebih kurang 20 hingga 30 saat je taklah orang kata lama sangat kalau kita boleh layan WhatsApp message tu sampai setengah jam sampai sejam tu, basuh tangan tak pun sampai 1 minit cikgu-cikgu boleh tengoklah kaedah ni, mungkin boleh print letak dekat sinki basuh tangan tu supaya kita boleh ikutlah step by step, anak-anak murid kita pun boleh ikut step by step Maka cikgu-cikgu ustazah-ustazah, asatizah di norma baharu ini, satu, pakailah mask dengan betul, basuh tangan dengan betul, jaga jarak anda dengan orang lain 1 hingga 2 meter, cek suhu sebelum masuk premis, jangan hadir jika tidak sihat. Jangan lupa scan QR code untuk rekod MySejahtera. Elakkan berkumpul atau aktiviti sosial yang tidak patuh SOP. Maka poin penting juga COVID-19 ini adalah krisis kesihatan terburuk sejak 100 tahun yang lalu Orang muda ramai dijangkiti dan sebarkan penyakit, tetapi orang tua yang lebih ramai terkorban Wabak ini boleh dikawal jika kita sabar mengamalkan norma baru di mana guru-guru adalah kuduah ataupun contoh untuk anak-anak murid lah. Anak-anak murid tengok je cikgu basuh tangan ke tak, anak murid tengok cikgu-cikgu jaga jarak ke tak anak murid tengok ni cikgu ni waktu-waktu rehat ada tak macam berbual-bual dekat-dekat anak murid memperhatikan kita maka guru-guru kita menunjukkan orang kata contoh dan tauladan lah buat anak murid agar mereka semua dapat contohi kita itu saja. Sekian. Saya harap pengisian ni, perkongsian ini sedikit sebanyak dapatlah mengingatkan kita semua mengenai pentingnya pembudayaan norma baharu di sekolah seperti kita tahu sekolah ni adalah satu ruang yang tertutup dan ramai dan kebanyakannya adalah kanak-kanak kanak-kanak ni kadang-kadang sukar dia untuk dikawal. Kita cakap banyak kali tapi sering terlupa. Jadi sebagai guru kita kena tunjukkan tauladan yang baik, pakai mask dengan betul, basuh tangan jaga jarak kemudian kita sentiasa mengingatkan anak-anak murid kita agar mereka juga follow SOP sebab kita tak nak dah lockdown lagi sekali di mana sekolah pun kena tutup lagi sekali dan semua sesi pembelajaran dibuat secara atas talian ataupun PDPR kita tak nak kita dah anak-anak kita tercecer jadi kita nak COVID ini berakhir dengan segera maka kita sama-samalah patuh kepada SOP tak kisah pun di mana kita berada, walaupun kita dah balik rumah daripada sekolah pun kita kena nasihatkan anak kita, suami kita agar patuh kepada SOP dan bila kita balik kampung kita jumpa saudara mara kita advice yang sama patuh kepada SOP Okeylah, saya rasa itu saja. Saya harap pengisian ini sedikit sebanyak memberi manfaat lah kepada asatiza, guru-guru, cikgu-cikgu di sekolah rendah
Islam Hidayah. Jumpa lagi. Assalamualaikum.